Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih bagi anda yang menyertai program panduan praktikal hubungan membantu batch 1 yang dianjurkan oleh Insightful Therapy. Jadi, terima kasih kerana menghadiri dan menonton video ni lah. Ini adalah video pertama, iaitu video asas hubungan membantu ataupun the foundation of helping relationship. Baik, sebelum kita mula, suka untuk saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Muhammad Asfar bin Abdul Halim. Selalu orang panggil saya Asfar Halim atau Asfar. Saya merupakan seorang trainee kaunselor atau kaunselor pelatih. InsyaAllah pada bulan depan saya akan dapat license kaunselor dan saya akan jadi kaunselor berdaftar insyaAllah. Dan saya merupakan salah seorang daripada pionir ataupun orang yang mula-mula ada ketika Insightful Therapy Project dilakukan, iaitu pada pertengahan tahun 2023. Dan saya adalah moderator bagi panduan praktikal hubungan membantu batch 1. Baik, itu sedikit pasal saya. Jadi kalau ada apa-apa soalan boleh tanyakan kepada saya. InsyaAllah saya akan cuba menjawab dengan sehabis baik. Dan jika ada apa-apa perbincangan atau permasalahan yang wujud sepanjang tempoh kita berkenalan, tempoh kita menjalankan program ni, diminta untuk suarakan dalam WhatsApp group lah. Okey, jadi tanpa lengahkan masa, jom kita tengok. Apa itu definisi hubungan membantu? Baik, ini yang definisi helping dan definisi relationship lah. Minta maaf slide memang saya buat bahasa Inggeris sebab ini slide yang saya gunakan juga pada waktu dekat universiti dulu. Jadi saya cuma olah sedikit supaya lebih ringkas dan lebih senang faham. Tapi jangan risau, saya akan terangkan satu persatu dalam bahasa Melayu. Dan istilah-istilah tu akan cuba saya sampaikan dengan seringkas mungkin lah, insyaAllah. Baik, jadi pertama kita kena tahu dulu hubungan membantu ni apa? Okey, pertama kita tengok. Helping adalah make it easier or possible for someone to do something by offering service or resources. Maksudnya membantu ni kita memudahkan urusan seseorang atau kita memudahkan kehidupan seseorang dengan kita menawarkan servis ataupun resource. Resource ni boleh jadi duit, boleh jadi kamera, boleh jadi objek, boleh jadi apa-apa material pun boleh, tak ada masalah. Dan relationship, iaitu hubungan, adalah satu cara di mana dua atau lebih orang berkomunikasi atau berinteraksi atau berhubung lah. Jadi hubungan membantu adalah hubungan antara dua orang atau lebih yang memudahkan urusan atau kehidupan seseorang itu. Jadi kita akan bahagikan kepada dua, sebab dia minimum dua orang. Hubungan membantu mesti ada dua orang atau lebih. Iaitu yang pertama, orang yang pertama kita panggil helper atau yang membantu. Nak kata pembantu macam tak sedap sikit, tapi yang membantu, helper lah. Helper ni orang yang membantu orang lain. Dan role yang kedua atau orang yang kedua adalah helpee, orang yang dibantu atau orang yang memerlukan bantuan itu tersendiri. Jadi kita orang yang helper atau kita orang yang helpee. Kalau kita helper, kita membantu. Kalau kita helpee, kita yang dibantu. So kita kena jelas peranan kita ni apa. Okey, kita tengok lagi. Apa manfaat ataupun faedah bila kita wujudkan hubungan membantu ni atau helping relationship ni? Yang pertamanya adalah kita meningkatkan keyakinan diri kita. Iaitu bila kita ni hidup dalam satu masyarakat dan kita membantu orang lain, dia akan memberi kita satu keyakinan ataupun satu value dalam diri kita yang kita rasa aku ni sebenarnya orang yang baik dan aku boleh sebarkan lebih banyak kebaikan pada dunia ni, pada orang ramai ni. Itu yang kita kata tingkatkan confidence. Kalau anda seorang yang pemalu, yang susah nak bercakap depan orang kan, anda cuba bantu kawan rapat anda dulu, yang dekat dengan anda, keluarga boleh, kawan-kawan pun boleh. So cuba pelan-pelan. InsyaAllah bila sampai satu peringkat, anda tak akan ada ragu-ragu lagi untuk bantu public ataupun orang awam yang anda tak kenal. Stranger pun anda boleh bantu, InsyaAllah.
Kedua adalah kita nak kurangkan perasaan sunyi ataupun kesendirian atau sendirilah. Sebab apa? Kita kata hubungan membantu perlukan dua orang atau lebih. Kalau seorang, dia tak jadi hubungan membantu. Dia jadi hubungan intrapersonal, kita dengan diri kita sendiri. Tapi hubungan membantu diperlukan dua orang atau lebih. So bila kita bantu orang, orang tu akan rasa ada orang nak bantu dia. Aku tak sendiri dalam masalah ni. Aku tak bersendirian menghadapi cabaran hidup. Ada orang bersama aku. Jadi itu yang penting. Bila kita wujudkan hubungan membantu ni, bukan setakat orang yang dibantu pun rasa kena support. Kita yang membantu pun kita rasa kita feel good. Kalau bahasa mudah feel good lah, kita rasa seronok. Kita bantu orang lain, insya-Allah. Dan kalau orang Islam, kita dapat pahala lah. Bila kita bantu orang, kita dapat pahala, good deeds. Okay, yang ketiga adalah kita tingkatkan perasaan tujuan hidup. Kita rasa hidup kita tak sia-sia. Kalau kita sekadar hidup untuk bekerja, balik kerja tidur, bangun bekerja, pergi kerja, kita ibarat kita tak ada kehidupan. Buya Hamka pernah berkata, satu petikan saya ambil, jika hidup hanya untuk bekerja, kera di hutan pun bekerja, cari makan. Jadi kita lebih daripada itu. Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita akal, fikiran, kudrat untuk kita membantu sesama kita menjadi khalifah dekat muka bumi, insya-Allah. Baik. Macam mana kita nak memulakan hubungan membantu? Pertama, kita kena wujudkan hubungan. Macam mana nak wujudkan? Nak bina hubungan ni macam mana? Ada 4 step. Saya dah bahagikan 4 step kalau tengok kat sini. Yang pertama, establish rapport. Rapport ni apa? Rapport ni tuan-tuan dan puan, dia adalah satu first step. Kita panggil first step. Satu level di mana kita membina hubungan. Pernah tak? Kita jumpa kawan kita dulu macam mana? Adakah kita masuk kelas, katakanlah kita darjah 1 baru masuk kelas, letak beg, kita terus pergi dekat meja kawan sebelah, main congkak dengan dia, ataupun kita buat buku matematik ke buat latihan dengan dia? Pernah tak? Tak kan? Kita mesti ada flow dia. Kita kena ada peringkat level by level. Pertama apa? Tanya nama. Nama siapa ni? Oh, duduk kat mana? Umur berapa? Macam saya tadi buat self introduction. Saya tengah membina rapport secara ringkasnya. Iaitu kita bina hubungan dengan rapport. Kita kenal dia dan dia kenal kita. Cukup mudah. Kita nak faham macam mana kita nak kenal dia dan macam mana kita nak intro diri kita. Itu rapport. Kedua, dalam hubungan membantu, kita mesti amalkan active listening. Active listening ni apa? Adakah sekadar mendengar atau lebih dari itu? Baik. Tuan-tuan dan puan, active listening ni dia adalah satu skill yang agak susah kita nak jumpa, iaitu kita boleh mendengar dan kita boleh respon sebaiknya, membuatkan orang yang didengari tu dia rasa dia didengari dan dia dibantu. Walaupun kita tak buat apa-apa, kita just dengar dan kita respon sebaiknya. That's all. Berbeza dengan good listening. Good listening kita hanya menerima saja. Good listening macam mana? Good listening, anda jadi pelajar, ada guru dekat depan tengah bercakap, ajar matematik, ajar sejarah, dan kita mendengar saja dan kita terima maklumat. Itu good listening. Tapi active listening, bila ada komunikasi dua hala. Aku sebenarnya stres. Kawan kita lah, contoh kawan kita. Aku stres ni. Kerja banyak, gaji lambat masuk. Contohlah kan. Kita pun dengar, oh gaji lambat masuk Oh, kesiannya. So, apa aku boleh tolong? Kita tanya pula soalan yang membantu, yang membina. So, dia rasa ada juga kawan dia yang faham dan berniat nak tolong dia. Jadi, dia lebih bersemangat dan dia akan mempunyai satu perasaan yang kita panggil positive feeling. Positive feeling iaitu perasaan bila dia didengari lah. Baik, yang ketiga adalah setting goal. Lepas kita dah membina rapport, kita dah kenal dia, kita dah buat active listening, kita dengar, kita siasat apa masalah sebenarnya ni. Ketiga, kita setting goal. Kita tanya dia, jadi sekarang macam mana aku boleh bantu kau? Macam mana saya boleh bantu awak? Adakah saya boleh bantu awak dengan duduk kat sini, mendengar? Awak hanya nak luahkan perasaan, atau awak nak saya berikan beberapa suggestion daripada pengalaman hidup saya? Macam tu. Kita bersoal jawab, berdiskusi. Lepas tu kita setting goal. Awak nak apa? Awak nak apa atau kau nak apa sekarang? Tapi kita olah lah supaya lembut lagi kan. Tapi point dia tu, what do you want?
So kita boleh tolong capai apa yang dia nak. Dan yang keempat adalah providing support. Dalam cubaan ataupun usaha kita nak dapat bantu dia mendapatkan apa yang dia nak, objektif matlamat hidup dia tu, kita ada dekat situ sebagai support. Kita bukan penyelesai masalah, kita sokongan, sistem sokongan dia. Kalau dia buat tiba-tiba gagal, dia tahu kat mana dia nak cari kita. Dia tahu siapa yang dia boleh bercakap. Kita lah. Okay? So kita support dia. Next, apa 3 elemen atau 3 karakter yang patut ada pada seorang helper, orang yang membantu? Yang pertama, congruence. Congruence ni bahasa Inggeris ataupun genuine, sinonim dia genuine, iaitu asli. Be yourself. Kalau kita tak jadi diri kita yang sendiri, tak jadi diri kita, sangat penat tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak bantu orang, kita nak bantu ahli keluarga kita, kita nak bantu kawan kita. Kenapa mereka cari kita pada tempat yang pertama? Atau kenapa kita rasa kita rujukan atau tempat yang sesuai untuk mereka datang bila perlukan pertolongan? Sebab diri kita sendiri. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masalah, waktu kecil ke atau dah dewasa ni, mak dengan ayah kita nak cari siapa? Kebanyakan orang bila saya tanya, diorang cari mak. Mereka akan cari mak dulu. Kalau yang tak dapat dengan mak, dapat dengan ayah, akan cari ayah. Bila tanya kenapa cari yang itu? Dan tanya, bila ditanya tu, jawapan yang selalu saya dapat adalah sebab aku rasa dia boleh bantu aku. Aku rasa dia yang faham aku. Dan aku rasa dia yang layak untuk memberikan aku bantuan. So bila kata sebab dia, maksudnya sebab diri kita sendiri. So kalau orang minta bantuan kita, orang datang dengan kita meluah perasaan atau apa-apa sekalipun, sebab dia percayakan diri kita. Jangan kita jadi orang lain. Tiba-tiba jadi pakar motivasi pula. Tak kan. Dia tak payah jadi pakar motivasi. Dia tak payah jadi tutor, tak payah jadi cikgu, kaunseling atau apa-apa pun. Jadi diri sendiri. Bila kawan datang atau keluarga datang, adik, abang, kakak datang luar, be yourself. Play your role genuinely, secara asli. Okay? Kedua, unconditional positive regard ataupun kita terima orang yang nak dibantu itu dengan hati yang terbuka. Kita tak judge dia. No judgment at all. Kita tak hakimi dia. Dia datang, aku serabut, aku rasa duit bulan ni tak cukup lah nak beli pampers anak, susu anak. Apa reply selalu orang kata? Itulah tak sembahyang. Banyakkan doa. Kita judge dia pula. Bila kita judge dia, dia akan rasa diri dia tak didengari. Tapi dia akan lebih down. Dia akan lebih sakit dan menderita. Tapi dia tak tunjuklah kat kita. Okay? Jadi kita terbuka. Kita kena welcome dia. Kita kena, datang. Apa yang saya boleh bantu hari ni? Katakanlah, Samir On datang. Samir On datang. Oi, tolong aku rasa stres, sakit kepala lah fikirnya. Sakit kepala. Duduk kita sembang dulu kejap. Kan? Kalau kat rumah kita buat air. Kalau kedai makan, order lah. Saya tarik kan. Cerita apa masalah sebenarnya ni. So insyaAllah bila kita bersikap terbuka dengan orang yang nak dibantu, mereka akan lebih terbuka untuk berkongsi dan seterusnya kita boleh membantu dengan lebih efektif. Baik, yang ketiga adalah empati. Empati bahasa mudahnya kita letak diri kita dekat kedudukan seseorang yang nak dibantu tu. Orang putih kata put yourself in someone else's shoes. Macam tu lah lebih kurang. Macam kita kena faham perasaan dia yang betul macam mana. Macam mana dia punya pemikiran, macam mana dia punya emosi time dia cerita masalah dia tu dengan kita. Adakah time tu dia sedih ataupun kecewa kan? So macam mana nak buat? Kita letaklah diri kita dekat tempat dia. Kan? Dia kata hari ni aku terlanggar kereta orang. So aku rasa sakit hati, sedih, kecewa, orang tu keluar marah aku. Dia berluah perasaan macam tu. Kita pula letak diri kita, kalau kita yang langgar kita orang, apa yang kita rasa? Orang tu pula marah kita, orang tu pula minta ganti rugi on the spot, nak duit, kita tak ada duit pula time tu. So kita kena merasai, menjiwai apa yang dia rasa sebelum kita bagi respon. Sebab kalau kita tak rasa, kita punya respon mungkin tidak bersesuaian dengan apa yang diharapkan dan apa yang sesuai pada ketika itu. Boleh faham? Baik. Saya rasa itu saja dulu untuk basic foundation.
helping relationship. So saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi sebab berani dan join sudi untuk bersama dengan saya. InsyaAllah selama beberapa minggu ni kita akan buat perkongsian lebih banyak. Kita akan praktiskan. Saya akan guide, saya akan share. Saya suka share tuan-tuan dan puan-puan. Dari sekolah menengah, dari matrik sampailah ke universiti, sampai sekarang tempat kerja saya pun, saya suka share apa yang saya tahu. Saya bukan niat nak mengajar, saya nak share supaya kita lebih ramai orang boleh sebarkan kebaikan dan lebih ramai daripada kita dapat kesedaran bahawa mungkin ada daripada kenalan kita memerlukan pertolongan tapi mereka diam. Bila dia terlalu lama pendam, mereka dah tak mampu nak tahan. Bukan sekadar air mata yang jatuh, silap hari bulan mereka ambil tindakan di luar jangkaan. Yang mana sangat kita tidak ingini. Sebab kita yang akan rasa bersalah sebab kita tak tahu dulu. Baik tuan-tuan dan puan, saya rasa itu saja. InsyaAllah kita akan jumpa pada video yang seterusnya. Kita akan masuk ke strategi, teknik dan banyak lagi saya kongsikan, insyaAllah. Baik, itu saja pada saya pada hari ini. Selamat beramal, fokus dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.